Salam sejahtera anak-anak cikgu sekalian. Apa kabar? Bagus. Terima kasih atas respon tersebut. Baiklah, ini adalah video PDP untuk kelas kita bagi topik novel dalam kesusastraan Melayu. Sebelum juga akan meneruskan lagi untuk subtopik kita pada hari ini, cikgu akan menetapkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap daripada kamu. Okey, untuk objektif pembelajaran yang pertama, cikgu mahu kamu dapat menyatakan maksud novel dalam kesusastraan Melayu. Manakala yang kedua pula, kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri-ciri novel yang terdapat dalam kesusastraan Melayu. Baiklah, jika jika kelas sebelum ini kamu telah mengetahui apakah maksud cerpen, apakah ciri-ciri yang ada pada karya sastra cerpen, untuk kelas ini cikgu akan memberikan penerangan beserta nota yang cikgu akan berikan nanti mengenai novel yang terdapat dalam kesusastraan Melayu. Cikgu pasti kamu telah pun familiar ataupun telah pun pernah mendengar mengenai maksud novel. Mungkin ada yang pernah membaca novel, tetapi adakah anda pernah tahu apakah maksud novel dalam kesusastraan? Oleh itu cikgu akan memberikan penerangan mengenai apakah maksud novel dan ciri-ciri novel dalam kesusastraan yang perlu kamu fokuskan pada hari ini. Terdapat 3 perkara yang cikgu ingin gariskan ataupun memberitahukan kepada kamu mengenai maksud novel. Baiklah, 3 perkara tersebut adalah novel. Kamu perlu tahu bahawa novel ini adalah sebuah karya sastra yang panjang. Jika cerpen adalah karya sastra pendek, novel pula adalah karya sastra panjang. Ia boleh dibuktikan melalui bilangan patah perkataan. Sebenarnya kalau novel disebabkan novel adalah tebal, seperti yang kamu pernah baca sebelum ini kan, yang siapa yang pernah ada pengalaman untuk baca, novel memang sangat tebal dan dia lebih daripada 100 halaman. Jika kurang daripada 100 halaman, ia tidak disebut sebagai novel, malah ia disebut sebagai cerpen. Itu yang kamu perlu tahu, bahawa novel adalah karya sastra yang terpanjang. Baiklah, untuk yang kedua, maksud yang kedua pula ataupun perkara kedua, novel memfokuskan kepada beberapa kejadian utama ataupun tema utama. Tidak seperti cerpen, ia hanya berfokuskan kepada satu perkara saja, manakala novel ini memfokuskan kepada pelbagai perkara. Ada juga setengah novel dia menyatakan satu perkara saja, tetapi bermacam-macam kejadian supaya matlamat ataupun tema tersebut tercapai. Dan yang ketiga adalah dari segi watak, terutama watak utama. Watak utama dalam novel ini biasanya lebih daripada seorang, tidak seperti cerpen yang hanya cerpen ini ada satu orang watak utama saja, sedangkan novel ada 2 ataupun 3 orang watak utama yang terdapat dalam cerpen ini. Jadi ada 3 perkara yang cikgu telah beritahu seperti tadi. Yang pertama, kamu perlu tahu novel adalah karya sastra panjang. Kedua, memfokuskan kepada pelbagai kejadian utama. Dan ketiga, watak adalah pelbagai ataupun lebih daripada satu, terutamanya watak utama. Seperti cerpen, novel juga ada menggariskan 5 ciri-ciri yang perlu kamu tahu. Pertama, novel ini merupakan karya sastra panjang. Tidak seperti cerpen, ia adalah karya sastra pendek. Jadi kamu kena tahu bahawa novel ini adalah karya sastra panjang. Kedua, istilah untuk ataupun panggilan untuk pengarang. Kalau cerpen kita hanya panggil sebagai penulis cerpen ataupun pengarang cerpen, tetapi uniknya penulis atau pengarang novel ini dipanggil sebagai novelis. Yang ketiga adalah dari segi watak. Jika dalam cerpen watak hanya adalah terlibat 1 hingga 3 orang saja, dalam novel ia boleh jadi lebih daripada 5 orang. Ia juga kadang-kadang boleh jadi sampai 10 orang.
Maksudnya, bilangan watak dalam novel ini adalah lebih tinggi daripada watak yang terdapat dalam cerpen. Dari segi watak utama, kalau kamu pernah ada baca ataupun dengar bahawa cerpen ini adalah hanya satu orang watak utama, tetapi novel mempunyai 2 atau 3 orang watak utama. Ia bergantung daripada jalan cerita yang disampaikan oleh seseorang penulis atau pengarang tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai pembahagian bab. Kalau cerpen tidak ada pembahagian bab, maksudnya ia ditulis secara terus, tetapi novel pula ada pembahagian bab. Ia dimulakan daripada bab 1 sehingga bab seterusnya, di mana ia ditetapkan sendiri oleh oleh seorang penulis atau pengarang novel tersebut.